Sebelum ni, saya ada buat video pasal perbezaan harga makanan asas di Jerman dan di Malaysia. Macam-macam reaksi yang saya terima. Tetapi, kebanyakannya mengaitkan harga barang asas yang murah di Jerman dengan cukai yang tinggi. Jadi, benarkah cukai di Jerman sangat tinggi dan membebankan rakyatnya? Jom kita tengok. Cukai. Bila kita berkata tentang cukai di Malaysia, mungkin ramai antara kita yang mempunyai pandangan yang berbeza. Ada yang melihat ia sebagai satu beban kepada rakyat. Tetapi ada juga yang berpendapat cukai sememangnya penting untuk pembangunan negara. Namun yang menyedihkan, ada yang melihat cukai ini dari kacamata politik. Cara cukai mana yang dibuat oleh parti politik kesukaan mereka, maka cara itulah yang mereka sokong. Jadi, mari kita buka minda, lapangkan fikiran dan melihat sistem percukaian di negara Jerman. Hai, Assalamualaikum semua. Selamat datang ke video kali ini. Kepada sesiapa yang baru menonton, bolehlah subscribe di bawah ini. Dalam video kali ini, kita akan menerangkan tentang dua jenis cukai yang paling asas sekali, iaitu cukai barang dan perkhidmatan dan cukai pendapatan. Cukai barang dan perkhidmatan ataupun di Jerman disebut sebagai Mehrwertsteuer ataupun di sesetengah negara lain dikenali sebagai VAT, Value Added Tax, ataupun yang paling familiar dengan kita iaitu GST di Jerman dikenakan sebanyak 19%. Agak tinggi. Namun, pada sesetengah barang asas seperti makanan, buku-buku, pengangkutan dan sebagainya, hanya 7% dikenakan. Ini menjawab persoalan kenapa harga barang-barang di supermarket di Jerman agak murah. Malahan sesetengah barang seperti susu, gula dan sebagainya lebih murah di Jerman berbanding di Malaysia. Tetapi harga barang-barang lain seperti barang-barang elektronik dan elektrik lebih mahal di Jerman berbanding di Malaysia. Untuk menunjukkan kepada anda harga-harga barang elektronik di sini, kita akan pergi di sebuah kedai bernama Zattun, sebuah kedai elektronik yang terkemuka di Jerman, untuk menunjukkan kepada anda harga barang-barang di sini. Jadi kita berada di Zattun. Kita akan tengok harga-harga barang elektrik kat sini. So, kita dapat lihat sini adalah Mavic Mini berharga €388.94 PS4 Pro. 388 euro 95 sen. Tengok iPad Pro. Dan iPad Pro berharga €1,099. Tapi walaupun harganya lebih mahal, kita dapat €1,099, tetapi sebenarnya untuk membeli sebuah iPad ini memerlukan gaji sebulan. Kalau €1,099 ni kita dapat lihat adalah gaji pekerja kilang lah. Pekerja angkat barang di kilang. Dan dengan gaji sebulan saja mereka boleh beli iPad Pro ni. Jadi kebolehan beli, kuasa membeli still besar di Jerman dengan barang-barang elektronik ini berbanding di Malaysia. Jadi kita dapat lihat bagaimana cara ini dapat membantu golongan yang tidak berkemampuan untuk membeli barang-barang asas dan makanan. Ia juga dapat membantu kerajaan untuk mengutip cukai daripada golongan sederhana dan kaya. Jadi kita sudah dapat lihat cukai barang dan perkhidmatan di negara Jerman. Bagaimana pula dengan cukai pendapatan ataupun di dalam bahasa Jerman disebut sebagai Einkommensteuer. Jadi adakah cukai pendapatan ataupun income tax di Jerman ini sangatlah tinggi seperti yang dinyatakan setengah orang? Income tax ataupun cukai pendapatan di Jerman ini bermula dengan 14% dan akan meningkat sehingga 45%. Jadi bagaimanakah pecahan cukai tersebut? Cukai dikira dari pendapatan melebihi €9,170 setahun atau sekitar €764 sebulan dari 14% dan meningkat kepada 42% bagi pendapatan kurang daripada €55,960 setahun. Bagi pendapatan tahunan melebihi €55,961, 42% dikenakan, dan jika melebihi €265,327 setahun, 45% cukai dikenakan. Jadi, kita dapat lihat bagaimana cukai yang tinggi ini dikenakan kepada golongan yang berpendapatan tinggi dan bagaimana ia dapat membantu kepada kelebihan yang diberikan oleh kerajaan Jerman kepada rakyat mereka. Jadi, dengan kadar cukai yang sangat tinggi, apakah sebenarnya kelebihan ataupun benefit yang diberikan oleh kerajaan Jerman kepada rakyat mereka? Negara Jerman adalah antara negara yang memberikan pendidikan percuma bukan sahaja kepada rakyatnya, malah kepada orang luar. Hanya satu negeri sahaja yang mengenakan yuran kepada pelajar luar, iaitu di Baden-Württemberg, kerana ianya terletak kepada keputusan kerajaan negeri.
Namun di negeri-negeri lain, pelajar antarabangsa bebas untuk belajar dengan percuma. Kerana itulah kebanyakan pelajar yang datang ke sini tidak memerlukan beasiswa dan kehidupan mereka hanya bergantung kepada pekerjaan separuh masa. Banyak lagi sebenarnya kelebihan yang diberikan. Contohnya seperti allowance untuk orang yang dibuang kerja, allowance untuk ibu bapa yang berpendapatan rendah dan sebagainya. Namun yang paling istimewa adalah Kindergeld ataupun disebut sebagai allowance anak yang diberikan oleh kerajaan Jerman bagi setiap anak yang dilahirkan. Senang kata, lagi banyak anak, lagi banyaklah duit. Kelebihan-kelebihan ini akan kita bincangkan di dalam video-video akan datang. Jadi kita sudah lihat sedikit sebanyak tentang sistem percukaian di negara Jerman. Saya tidak mengatakan bahawa ia adalah sistem yang terbaik ataupun ia adalah sistem yang buruk. Namun, dalam setiap sistem yang ada di sesebuah negara, pasti ada benda yang kita dapat pelajari. Jadi persoalannya, kalau kita relatekan dengan negara kita, dengan sistem yang kita ada, sebagai rakyat, adakah setengah perkara yang kita mahukan benar-benar dapat dilaksanakan di negara kita? Dan adakah setengah perkara yang dijanjikan oleh kerajaan yang memerintah benar-benar dapat dilaksanakan? Atau ianya hanya janji semata-mata? Dan yang paling penting sekali, adakah hasil cukai yang kita berikan kepada kerajaan benar-benar digunakan untuk pembangunan negara dan rakyat? Ataupun kebanyakan hasil pergi ke tangan yang tidak sepatutnya? Jadi sama-sama kita fikirkan perkara tersebut. Moga video ini memberikan sedikit gambaran dan manfaat kepada anda semua. Jadi insyaAllah kita akan bincangkan perkara-perkara lain seperti pendidikan dan sebagainya di dalam video-video lain. Jadi jangan lupa subscribe dan insyaAllah kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.